Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan serba sedikit tentang teori konstruktivisme dan bagaimana pengaplikasiannya dalam bilik darjah. Secara umumnya, teori konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam proses ini, murid menyesuaikan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baharu. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Jean Piaget. Beliau menyatakan perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik yang didasari dengan perkembangan sistem saraf. Menurut beliau, belajar merupakan proses identifikasi dan pengintegrasian stimulus untuk mendapatkan informasi baru. Terdapat 3 tahap iaitu asimilasi, akomodasi dan ekuilibrasi. Asimilasi adalah proses penerimaan informasi baru lalu dimodifikasi sehingga sesuai dengan struktur kognitif yang telah dimiliki sebelumnya. Akomodasi adalah proses perubahan atau penyesuaian struktur kognitif yang telah dimiliki dengan informasi baru yang diterima. Dan ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi atau pengembangan antara lingkungan luar dengan struktur kognitif yang ada dalam dirinya. Piaget membahagikan tahap perkembangan kognitif kepada 4, iaitu pertama, tahap sensorimotor berumur 0 hingga 2 tahun. Kedua, tahap pre-operational berumur 2 hingga 7 ke 8 tahun. Ketiga, tahap operational konkret berumur 7 tahun atau 8 tahun hingga 11 atau 12 tahun. Keempat, tahap operational formal berumur 11 atau 12 tahun ke atas. Seterusnya, terdapat 7 prinsip konstruktivisme, iaitu pembelajaran berpusatkan murid. Pelajar membina pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Kedua, pembelajaran berlaku melalui proses aplikasi. Wujud interaksi dalam kalangan pelajar. Guru sebagai fasilitator atau pembimbing. Interaksi sosial membawa kepada pemikiran aras tinggi, pembinaan pengetahuan melalui teknik scaffolding dan pelajar bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri. Dengan erti kata lain, teori pembelajaran konstruktivisme dan aplikasi ini menerapkan pembinaan ilmu pengetahuan kendiri di mana pelajar membina pengetahuan dengan pengalaman sedia ada. Kedua, penglibatan secara aktif apabila pelajar membuat pembentangan secara berkumpulan dan berlaku soal jawab antara pelajar dan guru. Ketiga, penggunaan bahan bantuan mengajar, contohnya carta, peta minda, slide dan video. Dan keempat, strategi pembelajaran secara kooperatif
iaitu pelajar dapat berkongsi idea dengan rakan. Model konstruktivisme 5 fasa Needham digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Fasa pertama iaitu fasa orientasi. Guru menyediakan suasana pembelajaran bagi merangsang dan menimbulkan minat murid terhadap pembelajaran. Kaedah yang digunakan adalah tayangan video. Fasa kedua ialah fasa pencetusan idea. Guru merancang aktiviti dengan menghubung-kaitkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan baru yang akan mereka pelajari. Aktiviti perbincangan kumpulan adalah sesuai bagi membolehkan pelajar berkongsi pengetahuan dan guru bertindak sebagai fasilitator. Kaedah yang digunakan adalah perbincangan kumpulan. Fasa ketiga ialah fasa penstrukturan semula idea. Kemahiran berbahasa akan membantu murid membuat pengubahsuaian atau penyusunan semula idea mengikut urutan kesinambungan idea dan ini akan kelihatan lebih tersusun dan terancang dan di sinilah guru berperanan bagi mengukuhkan konsep atau idea yang tepat pada muridnya. Kaedah yang digunakan adalah perbincangan kumpulan kecil. Seterusnya, fasa keempat iaitu aplikasi idea. Murid akan mengaplikasikan pengetahuan baru dengan menyelesaikan masalah dalam situasi baharu. Situasi ini akan dapat mewujudkan kefahaman yang baru kepada murid dan akan menggalakkan proses inquiry dalam diri murid. Kaedah penulisan digunakan. Fasa kelima ialah refleksi. Murid membandingkan pengetahuan asal dengan pengetahuan baharu dan merenung kembali proses pembelajaran yang merubah idea mereka. Murid boleh membuat refleksi untuk melihat sejauh manakah idea asal mereka telah berubah. Kaedah penulisan, perbincangan, kumpulan kecil dan catatan peribadi digunakan. Bagi memastikan kaedah konstruktivisme ini dapat membantu pelajar menguasai konsep-konsep penulisan, bagi tajuk yang dipilih, pelajar akan diberi aktiviti hands-on dan minds-on yang dapat membantu mencungkil idea-idea atau pandangan tentang sesuatu konsep. Pelajar diberi peluang berkongsi persepsi antara satu sama lain. Pelajar akan dibekalkan tajuk yang berkaitan untuk mencari isi-isi penting, kajian spesifik dan sebagainya. Terdapat beberapa hasil yang dapat dilihat seperti pelajar lebih seronok untuk belajar, lebih bermotivasi, ingatan yang lebih kukuh, lebih yakin dan lebih berkemahiran sosial. Semua hasil ini adalah ciri-ciri yang terdapat dalam pembelajaran yang menggunakan kaedah konstruktivisme. Terdapat beberapa implikasi teori belajar konstruktivisme.
iaitu pelajar dapat mendorong kebebasan dan inisiatif pelajar dalam belajar. Guru dapat mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan kepada pelajar untuk respon. Seterusnya, mendorong pelajar berfikir aras tinggi dan akhir sekali, pelajar terlibat secara aktif dalam dialog atau perbincangan dengan guru dan pelajar lain. Tajuk yang akan dipelajari pada hari ini ialah penulisan cara-cara membuat telur masin. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah murid dapat menulis karangan tentang cara-cara membuat telur masin. Subjek yang diajar ialah bahasa Melayu. Pengetahuan sedia ada murid ialah murid tahu apa itu telur masin. Pada fasa pertama, iaitu fasa orientasi, pelajar sudah dapat mendefinisi proses pengawitan. Pelajar ditunjukkan tayangan video pembuatan jeruk mangga. Aktiviti ini untuk merangsang perasaan ingin tahu dan menarik minat pelajar. Fasa kedua ialah pencetusan idea. Melalui video yang ditayangkan, pelajar disoal jawab tentang langkah-langkah pembuatan jeruk mangga. Melalui fasa pencetusan idea ini, dapat mencungkil perasaan ingin tahu pelajar. Pelajar seronok mencari sendiri idea dan mengemukakannya. Fasa ketiga adalah penstrukturan semula. Di sinilah pelajar membentangkan maklumat yang diperoleh. Pelajar berani membuat pembentangan. Fasa keempat pula ialah aplikasi. Pelajar melihat video dan disoal untuk tentukan aktiviti ini dapat diaplikasikan dan pelajar mempunyai pengetahuan untuk mengaplikasi. Akhir sekali, dalam fasa kelima iaitu fasa refleksi, pelajar diminta membuat peta minda untuk menilai sejauh manakah pelajar mengetahui apa yang diajar. Sebagai penutup, pelajar diminta menulis karangan lengkap. Tajuk yang diberi boleh memberikan pelajar mengutarakan maklumat baru. Sekian saja pembentangan saya.